billahi billahi ya habibi wa'adatani al-wasla wa fi wa'adat billahi billahi ya habibi wa'adatani al-wasla wa fi wa'adat man mungkiri minka ya habibi sayartakul. Amalan-amalan yang baik jadilah ia seperti debu-debu yang berterbangan. Maknanya ada juga amalan-amalan yang dilakukan yang merupakan amalan yang baik tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah ia umpama debu yang berterbangan. Ada orang kafir yang dia ini melakukan kebaikan ataupun melakukan kejahatan. Orang kafir yang melakukan kejahatan, apabila dia beriman kepada Allah, maka segala kejahatannya itu dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Yang ini ia tidak ada dosa, sehinggalah dia melakukan amal yang saleh selepas daripada dia beriman. Tetapi ada orang yang beriman kepada Allah, yang melakukan amal-amal ibadat, tetapi apabila saja dibangkitkan di hadapan Allah, maka tidak ada amal pun. Maka jadilah dia seperti debu yang berterbangan. Nah, inilah yang membimbangkan kita. Amal-amal yang kita lakukan yang merupakan amalan yang baik, tapi bila dibangkitkan di negeri akhirat, maka ia menjadi seorang yang muflis, yang tidak ada amal, ditolak oleh Allah Ta'ala, maka umpama debu yang berterbangan. Maka sebab itu kita ini kadang-kadang kita duk gaduh kepada amal ibadat. Contohnya puasa, kita duk gaduh kepada perkara yang membatalkan puasa, perkara yang boleh batalkan puasa. Tetapi kita tidak sedar kadang-kadang kita telah melakukan perkara yang membatalkan pahala puasa. Dalam waktu yang sama, kita tidak menjaga anggota kita, kita tidak menjaga lidah kita, kita tidak menjaga tangan, mata kita dan sebagainya. Akhirnya jadilah ibadat yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Maka banyaklah dekat negeri akhirat nanti, ramai orang menyangka bahawa dia ada ibadat di hadapan Allah, tetapi apabila dibangkitkan di hadapan Allah, maka segala amal ibadatnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Boleh jadi dengan sebab amal ibadatnya tidak sempurna, tidak menepati rukun-rukunnya, ataupun boleh jadi juga disebabkan wuduk yang diambil itu tidak sah, ataupun mandi janabah yang dilakukan itu tidak sah. Dan boleh juga amal ibadat tadi ditolak kerana ada sifat-sifat penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Boleh jadi ujub, takabur, riya, sum'ah dan sebagainya. Dia melakukan amal ibadat banyak. Kadang-kadang di bulan Ramadan boleh 3 kali khatam hati Al-Quran, semaya sunat banyak. Tapi malangnya amal ibadat itu dijadikan sebagai banggaan, perkara yang membanggakan dirinya. Maknanya menjadikan dia orang yang riak dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadat yang dia lakukan itu menjadi sia-sia. Ataupun dengan arti kata dia tidak ikhlas, dia melakukan amal ibadat tapi bukan kerana Allah, kerana ianya moga mendapat pujian daripada makhluk. Maka jadilah amal ibadat semuanya itu umpama debu yang berterbangan. Maka kata pengarang kitab kita, kami pohonkan Allah Ta'ala bahawasanya sejahtera akan kami dan kamu. Lalu memohon kepada Allah. Pengarang kitab kita Imam Ghazali berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala selamatkan kita daripada perkara tersebut, yakni daripada amal ibadat kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Baru-baru ni saya ada bercakap dengan seorang syekh. Dia memberitahu kepada saya bahawa dia kata sebenarnya, kalau orang sedar-sedarlah, dia kata sebenarnya kita duduk dalam akhir zaman. Akhir zaman yang mana zaman kita ni zaman orang yang mati payah dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan beriman.
Dan payah sebenarnya nak cari orang mati dalam keadaan benar-benar mengucap dua kalimah syahadat. Jadi dari pergi zahir mati beriman lah, kita kata zahir dia mati beriman. Kita pun sembahyang jenazah padanya, kita pun urus sembahyang jenazah dan sebagainya. Tapi sebenarnya hakikatnya dia sudah tidak beriman. Kerana sudah tidak ada tauhid di dalam hati. Tidak ada tauhid di dalam hati, ataupun telah terbatal imannya dalam keadaan dia tidak menyedari. Lalu disebut, dikatakan hadis. Dia kata pada saya, Ustaz, cuba tengok hadis akhir zaman, dia kata. Hadis akhir zaman, yang mana manusia ini akhirnya terkena fitnah Dajjal. Habis terkena fitnah Dajjal. Kita ini duduk dalam fitnah Dajjal semua sekali. Dengan ekonomi riba, dengan politik demokrasi. Maknanya semuanya itu daripada Dajjal. Hiburan semua hiburan daripada Dajjal. Pendidikan kita pendidikan daripada Dajjal yang mencabut akidah umat Islam. Maknanya lebih takut kepada makhluk daripada Allah Ta'ala. Rezeki bergantung pada sijil, tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Habis kita sedar tidak sedar, rupa-rupanya kita ni dalam keadaan telah rosak iman. Dan hanya sedikit saja orang yang selamat. Jadi fitnah ini sudah berlaku. Jadi saya pun bertanya pada dia, adakah ini tandanya sudah muncul Dajjal, yang ketika manusia itu sudah tidak beriman kepada Allah? Dia kata Dajjal itu yang zahirnya belum zahir lagi lah. Belum zahir lagi. Tapi sebelum zahirnya Dajjal, orang sudah terkena tipu daya Dajjal, menyebabkan manusia hidup dalam keadaan rosak akidah, tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan tidak dia ketahui. Maknanya sebelum masa dia hidup pun sudah terkena. Apatah lagi nanti dia bangkit di hadapan Allah, didapati bahawa sudah tidak ada amalnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga orang-orang yang melakukan kebaikan sudah tidak ikhlas. Disebut di dalam hadis, Allah Ta'ala bangkitkan orang yang banyak harta. Lalu ditanya, harta yang aku beri kamu tujuan dia apa? Katanya, kami infak fisabilillah. Allah Ta'ala kata, kazabta, kamu dusta. Kamu buat itu supaya orang puji kamu ini orang baik, orang dermawan, dan kamu telah dapat pujian tersebut. Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat agar menarik orang ini masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Lalu ditanya kepada orang muda yang gagah perkasa, aku berimu muda, kuat. Maknanya, kamu guna buat apa? Kami guna buat jihad fisabilillah. Katanya, kamu dusta. Kamu ini gunakan dia untuk mendapat pujian bahawa kamu ni orang berani, kamu ni orang hebat. Maka kamu telah mendapat pujian tersebut. Lalulah Allah Ta'ala perintahkan malaikat agar diheretkan masuk ke dalam api neraka Allah. Lalu dibangkitkan orang yang berilmu. Lalu ditanya, aku telah beri ilmu kepada kamu, apa yang kamu buat? Katanya, saya telah beramal. Saya buat ni semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Allah Ta'ala kata, kazzabta, kamu dusta. Kamu buat bukan kerana Allah, tapi kerana makhluk, supaya kamu dipuji, ataupun untuk mendapat harta benda. Kamu telah dapat perkara tersebut. Lalu diheretlah ia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan amal ibadat ia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi ayat ini memberitahu, menyuruh kita merasa takut kepada Allah. Dan jangan kita merasa sudah sedap hati dengan amal ibadat yang kita buat. Belum tentu lagi amal ibadat yang kita buat ini boleh menyebabkan Allah Ta'ala terima, belum tentu lagi. Hanya kita sebagai hamba Allah Ta'ala diperintahkan agar melakukan amal ibadat kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala menerima amal ibadat yang telah kita lakukan. Jadi orang-orang yang soleh, bila dia dengar ayat-ayat macam ni, mereka menangis, mereka takut kepada Allah. Sedangkan yang menangis itu adalah terdiri orang yang banyak ibadat kepada Allah. Semakin banyak beribadat, semakin takut kepada Allah Ta'ala. Kerana kalau orang itu melakukan amal ibadat dalam keadaan hatinya tidak ikhlas, menyebabkan amal ibadatnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan firman Allah dan setengahnya daripada ayat yang amat latifah. Ada setengahnya ayat menunjukkan Allah Ta'ala maha lembut. Maknanya maha lembut, latifah, lembut, lagi yang jamiah, yang terhimpun antara khauf dan juga raja. Yang mana ayat ini boleh kita ada harapan dalam waktu yang sama ada rasa takut. Jadi sebelum pada ini kita membicarakan mengenai perasaan takut dan perasaan harap kepada Allah. Seseorang yang melakukan amal ibadat dalam keadaan perasaan takut tidak ada dalam hati, maka orang ini walaupun dia ahli ibadat tapi dia mudah jatuh maksiat. Dan kadang ibadat tapi maksiat masih tidak dapat ditinggalkan kerana tidak ada perasaan takut. Maka sembahyanglah ia, tapi dalam waktu yang sama dia tidak mampu menjaga lidah. Lalu dia sembahyang, dalam sembahyang tu dalam waktu yang sama dia tidak mampu menjaga anggota-anggotanya. Hatinya masih hasad dengki dan sebagainya. Maka disuruh kita agar merasa takut kepada Allah Ta'ala. Ulama-ulama dahulu dengan ayat Quran saja mereka sudah takut kepada Allah dengan ayat-ayat Quran. Tapi dalam waktu yang sama, ayat yang menakutkan hamba Allah supaya orang itu takut kepada Allah, Allah Ta'ala turunkan dalam waktu yang sama ayat supaya manusia itu berharap kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Dan Allah Ta'ala sebut, Ana Ghafurur Rahim. Aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau manusia itu buat dosa, buat salah banyak macam mana sekalipun, kalau dia datang kepada Allah, kalau dia kembali kepada Allah, menjadi orang yang bertaubat kepadanya, Allah Ta'ala akan menerimanya. Maknanya ada ayat takut, ada ayat suruh kita takut, ada ayat suruh kita ini mengharapkan Allah, dan ada ayat Allah Ta'ala himpun belaka dua-dua, supaya takut, supaya harap kepada Allah. Lalu di antaranya yang jami'ah antara khauf dan juga raja, firman Allah Ta'ala, Nabi ibadi inni anal ghafurur rahim. Maksudnya dia kata, beritahulah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku ini adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah Ta'ala sebut. Kemudian summa qala fi akhirih, kemudian firman Allah pada mengiringinya ataupun selepasnya. Dalam ayat ini selepasnya, inna azabi huwal azabul alim. Sesungguhnya azab aku ialah azab yang pedih. Maknanya Allah Ta'ala himpun. Ayat mula-mula Allah Ta'ala kata, aku ini pengampun. Wahai Muhammad, tolong beritahu kepada hamba aku ini pengampun lagi penyayang kepada hamba-hamba. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita faham bahawa Allah Ta'ala ini suka kepada orang yang meminta ampun kepada Allah. Maka sebab itulah ibadat-ibadat yang kita lakukan, kita buat ibadat, sembahyang, puasa dan sebagainya, tidak sempurna kalau kita tidak ada istighfar kepada Allah. Sebab apa? Sebab sembahyang kita tak sempurna dah, puasa kita pun tidak sempurna. Sebab itu dia suruh kita agar banyak istighfar. Bahkan dalam sembahyang, lepas pada sembahyang, apa yang kita ucap lepas pada sembahyang? Istighfar tu, istighfar. Jadi kadang-kadang sembahyang kita istighfar itu pun kalau boleh sekali-sekali, kalau boleh tiga-tiga. Ada setengahnya salam terus lagi. Kalau sembahyang 8 rakaat, lepas salam terus lagi saja. Terus lagi. Tidak berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi nak beritahu, istighfar, kena minta ampun. Sebab Allah Ta'ala kata, wahai hamba aku ini maha pengampun. Jadi bila sebut pengampun, dia ada kaitan dengan istighfar. Allah Ta'ala maha pengampun. Kita minta ampun dengan Allah. Kita hanya minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dan kita kena yakin, bila kita minta ampun, Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala terima. Jadi nak tahu macam mana terima, kita tengok amal ibadat kita, kita tengok hati kita. Adakah merasa takut kepada Allah? Adakah semakin bertambah ibadat? Adakah berubah akhlak kita? Kalau tidak, maka kita kena baiki lagi mengenai ibadat-ibadat. Adakah sembahyang kita ni sempurna, rukun dia dan sebagainya. Lalu dikatakan bahawa aku ini maha penyayang.
Allah Ta'ala sayang kepada hamba-hambanya, dan Allah Ta'ala sediakan pengampunan. Pengampunan daripada Allah Ta'ala dengan jalan taubat. Ini umat Nabi Muhammad. Tahukah kita umat Nabi-Nabi terdahulu? Umat Nabi-Nabi terdahulu dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah Ta'ala, sehingga sampai sekarang tak ada keturunan Nabi Lut. Sampai sekarang tak ada keturunan Nabi Musa. Sampai sekarang tak ada keturunan Nabi Ibrahim, tidak ada. Yang ada hanyalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang dahulu kalau dia engkar kepada nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka, Allah Ta'ala datangkan bala. Allah Ta'ala hancurkan serta-merta umat-umat yang terdahulu. Sampai umat Nabi Musa, kalau dia buat dosa besar, umpama menyembah patung berhala, cara dia bertaubat, hendaklah dia ambil satu pedang ke pisau ke apa-apa, dia kena tikam diri dia. Kalau dia tak buat begitu, taubatnya tak diterima. Ni umat mana ni? Ni umat Nabi Musa. Ketika dia sembah patung anak berhala, maknanya patung berhala tu patung anak lembu yang berbentuk berhala. Berhala ni patung lah, untuk patung. Lalu dia sembah. Dan patung tu daripada apa? Daripada emas. Dah berapa je pergi sembah? Yang pertama patung tu comel, kamah kan daripada emas. Dia buat patung anak lembu. Comel. Yang kedua, patung anak lembu tu boleh bercakap, boleh bergerak, hidup. Hidup. Jadi hidup pula, comel pula. Lepas pada tu boleh bergerak pula. Akhir sekali dia menyangka bahawa ini Tuhan dia. Mana ada daripada emas buat hidup, mana ada? Tidak ada. Lalu sembah. Bila sembah, datang Nabi Musa marah kepada kaumnya. Akhirnya kaumnya bertaubat. Bila nak taubat, ingat taubat gitu je. Tiba-tiba Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa, kamu ini faqtulu anfusakum, hendaklah membunuh diri-diri kamu. Maka dia kena bunuh diri. Bukan bunuh diri terjun empat tinggi. Maknanya dia kena ambil satu benda, pisau umpamanya, dia kena tikam diri. Siapa sanggup tikam diri? Tak sanggup. Sebab tu kita ni untung umat Nabi Muhammad. Tak ada perlu tikam-tikam. Hanya perlu istighfar banyak-banyak, ngadu pada Allah, berazam sungguh-sungguh, tak mau buat lagi. Itu saja. Itu taubat. Itu pun payah nak taubat. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala ini Maha Pengampun. Maknanya kita merasakan hati kita ni ada harapan. Oh, Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa kita. Dan dosa macam mana Allah Ta'ala ampun? Tak kira. Banyak macam mana pun tak kira. Kerana janji Allah, pengampunan Allah Ta'ala itu lebih besar daripada kemurkaan Allah. Jadi tak kira lah dosa macam mana, jahat macam mana manusia itu, kalau Allah Ta'ala ampun, Allah Ta'ala nak ampun, boleh ampun. Dia boleh hapus segala dosa-dosa dia. Jadi orang yang melakukan dosa besar, dia ada jalan lagi untuk kembali pada Allah. Selagi mana ada hayat, selagi mana ada kehidupan. Tapi Allah Ta'ala sebut lepas daripada ayat tu, ayat yang seterusnya, wa anna azabi huwal azabul alim. Sesungguhnya azab aku, yakni azab Allah Ta'ala, ialah azab yang sangat pedih. Dan tidak ada seorang manusia pun yang tahan daripada azab api neraka Allah. Bahkan orang yang mati hari ini, dikatakan orang mati ni, dia ni umpama orang yang lemas, mengharapkan pertolongan. Pertolongan. Jadi boleh ke minta pertolongan? Boleh. Dalam hadis, boleh beri pahala. Dalam hadis, seorang sahabat mengadu pada Nabi. Baca dalam kuliah subuh pagi tadi, mengadu pada Nabi. Dia kata, ibu saya ini mati dalam keadaan terkejut. Mati dalam keadaan terkejut, maknanya mati dalam keadaan tak sempat kata apa-apa. Dan pada pandangan saya, dia ingin bercakap, ingin berkata, dan saya yakin bahawa dia ingin akan bersedekah. Tapi dia tak sempat kata apa-apa kerana dia ada hati. Boleh tak saya sedekah? Dan adakah saya sedekah itu pahalanya sampai kepada dia? Lalu Nabi menjawab, na'am, dia sampai. Nabi kata boleh, dan pahala itu sampai kepada dia.
Ini menunjukkan bahawa orang yang hidup boleh lagi menolong orang yang mati. Jadi sebagaimana yang kita buat itu, kadang-kadang kita ambil harta sedikit, duit kita sedikit, kita pun beri infak dan kita niatkan kepada orang yang telah mati, pahalanya sampai. Kerana ini ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, menyatakan demikian, boleh sampai pahala kepada orang yang mati. Jadi orang-orang yang mati ini, dia kalau boleh, dia nak hidup, nak buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau yang kena azab, azabnya sangat pedih. Tidak dapat digambarkan akan pedihnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala beri peringatan. Mula-mula Allah Ta'ala kata, aku maha pengampun. Tapi akhirnya Allah Ta'ala kata, ingat, azab aku itu sangat pedih. Sangat pedih. Tidak ada manusia pun yang tahan dengan azab Allah. Maka, cuba kita bayangkan api di atas muka dunia. Tidak ada manusia sekuat macam mana, dia tidak akan mampu tahan api di atas muka dunia. Api yang atas muka dunia itu dibandingkan dengan api neraka ribuan kali ganda. Azabnya, pedihnya, panasnya api neraka. Maka Allah Ta'ala kata azab aku amat pedih. Lepas tu kita ini kena ingat, Allah Ta'ala sudah tetap berlaku dah kita. Kita ahli syurga ke, kita ahli neraka. Dan Allah Ta'ala telah tetap dah bagaimana amal ibadat kita. Tapi oleh kerana kita ini tidak tahu adakah kita ahli syurga ataupun kita ahli neraka, maka disuruh kita agar beramal dengan amal ibadat yang saleh. Lalu dalam hadis menceritakan bahawa ada seorang hamba Allah, dia ini beramal dengan amal yang saleh, sehingga kan antara dia dengan syurga umpama sejengkal sahaja. Tidak ada yang menghalang dia masuk syurga kecuali kematian. Maknanya kalau dia mati terus masuk syurga dengan sebab amal solehnya. Tetapi ayasbiqu alaihi kitab, telah terdahulu pada kitab Allah di Lauh Mahfuz, telah terdahulu bahawa dia itu adalah ahli neraka. Maka di akhir-akhir dia nak mati, dia telah beramal dengan amalan ahli neraka. Lalu masuklah dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia ini orang yang soleh, orang yang melakukan amal ibadat yang saleh, sehingga dikatakan dia ini memang berhak masuk syurga. Yang menghalang dia masuk syurga mati. Kalau mati terus masuk syurga. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala sudah tetap dia menjadi ahli neraka, maka di akhir-akhir kematian dia itu, dia beramal dengan amalan ahli neraka. Maka maka masuklah dia dalam api neraka. Ada seorang yang dia ini adalah beramal dengan amalan ahli neraka. Dengan kejahatan demi kejahatan dia buat, dan dia beramal dengan amalan ahli neraka, sehinggalah tidak ada jarak dia yang masuk dalam masuk neraka lebih kurang sejengkal, dan tidak ada yang menghalang dia itu masuk neraka kecuali kematian. Maknanya kalau dia mati terus masuk neraka. Tetapi wayasbiqu alal kitab, telah terdahulu dalam kitab Lauh Mahfuz, dia adalah ahli syurga. Maka apabila dia hampir mati, dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga. Nabi baca hadis ini, para sahabat takut, dan Aisyah menangis dengan hadis ini. Kerana apa? Bimbang. Orang itu sudah soleh, buat amal ibadat soleh, tapi dekat Lauh Mahfuz tulis dia ahli neraka, maka masuk dia dalam neraka. Orang yang buat kejahatan, kemudian dia telah ditulis bahawa dia itu ahli syurga, maka masuk dia dalam syurga. Banyak kisah-kisah yang menceritakan bagaimana orang ahli ibadat masuk neraka, orang ahli maksiat masuk syurga. Ahli ibadat, satu hari dia kurung kucing, mati kucing, dia kurung kucing, masuk neraka. Orang ahli maksiat, satu hari we minum pada anjing, anjing tengah dahaga we minum, masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu disuruh kita ini beribadat kepada Allah. Kalau bagaimana dosa banyak pun, beribadat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kerana Allah Ta'ala itu pengampun.
maka disuruh kita jangan kita duk faham Allah Ta'ala pengampun lalu kita tangguh-tangguh. Tangguh-tangguh tak apalah, sampai masa kita taubat lah, sampai masa kita istighfar lah, sampai masa kita tingkatkan amal ibadat kepada Allah. Lalulah kita pun menangguh-nangguh kata akhir Allah Ta'ala beritahu, ingat azab aku amat pedih. Kalau kita tidak sempat bertaubat kepada Allah, maka tidak selamatlah kita. Mati dalam keadaan diazab oleh Allah. Wal iyazubillahi min zalik. Kabarkan oleh hamba-Ku bahawasanya aku Tuhan yang Ghafurur Rahim, aku Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka diiringi akan dia dengan firman-Nya pada ayat seterusnya, firman Allah Ta'ala bahawasanya seksa-Ku itu iaitu seksa yang pedih. Seksa itu sangat pedih daripada Allah Ta'ala. Maka dihimpunkan rajak harap ayat yang dahulunya mengharapkan Allah Ta'ala Maha Pengampun, dan juga khauf, dan akhirnya dia datangkan takut kita, kerana ingatlah azab Allah Ta'ala itu begitu pedih. Dan firman Allah Ta'ala lagi, syadidul iqab, zitawli la ilaha illahu. Ni ada ayat ni dalam surah Ghafir pada silap. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzitaul la ilaha illahu. Maknanya yang sangat seksanya. Ghafiriz zambi, Allah Ta'ala ini penerima taubat, pengampun dosa-dosa. Maka Allah Ta'ala kata syadidul iqab. Mula-mula Allah Ta'ala sebut syadidul iqab, sangat pedih azab Allah. Sangat pedih azab Allah Ta'ala. Apabila saja seorang itu dimasukkan dalam azab Allah Ta'ala, maka amat disekali. Maknanya sehingga kan para malaikat pun rasa takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dibuka hijab azab Allah Ta'ala ni, maknanya sampai kita lupa segala-galanya, terlalu takut dengan Allah Ta'ala. Jangankan kita melihat azab, ketika sahaja ahli keluarga kita mati, dicabutnya roh, malaikat maut akan berkata, aku datang sekali lagi, aku akan datang lagi untuk mencabut ahli keluarga ini apabila sampai masanya. Kata ulama, kalaulah dibuka hijab, mendengar kata malaikat maut ini akan datang lagi nak cabut nyawa ahli keluarga ini, maka tak ada orang yang akan urus jenazah yang mati. Kerana apa? Kerana takut apabila mendengar suara daripada malaikat maut. Sebab itu nak beritahu, kita disuruh agar merasa takut kepada Allah. Perasaan takut inilah yang menyebabkan manusia boleh tinggal maksiat. Tapi kalau tidak ada rasa takut, dia tak akan rasa takut nak buat maksiat. Tapi bila takut orang lalu, jangan sampai tak mau buat ibadat, sampai putus asa dengan Allah. Maknanya, maka Allah Ta'ala beri jalan. Jalan yang pertama, jalan pengampunan. Pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jalan yang kedua, jalan memberitahu bahawa azab Allah Ta'ala itu amat pedih, agar manusia itu merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dia kata zitaul la ilaha illahu. Maka kemudian firman-Nya yang mengiringi akan dia, Tuhan yang mempunyai panjang nikmat. Allah Ta'ala memberi nikmat yang luas, yang panjang, yang banyak, dan rahmat-Nya. Dan Allah Ta'ala memberi rahmat kepada hamba-Nya, tiada Tuhan melainkan Ia, supaya jangan mengeras atasnya takut sekali-kali, supaya janganlah terlalu takut, supaya Allah Ta'ala tambah mengatasi takut semata-mata. Jangan lebih takut sangat, lebih takut sampai tak ibadat. Jangan lebih harap pun tak beribadat juga. Lebih harap pun tak. Maka takut dengan harap itu mesti ada. Dia umpama sayap, kerana boleh burung itu terbang dengan satu sayap, mesti kena ada dua sayap. Kena ada sayap takut dengan sayap harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dua perkara. Maknanya kita mesti takut kepada Allah dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab dosa inilah yang menyebabkan kena azab. Dan satu dosa, satu jenis azab. Kalau orang itu ada dosa,
Umpamanya dosa riba contohnya. Maka dosa riba azabnya begini. Pakai contoh. Lepas tu ada dosa lain pula. Dosa apa lagi? Dosa itu dosa mendahaga ibu bapa. Ada bahagian ni. Tapi atas satu dosa tu lama mana? Wallahu alam. Atas sikit banyak. Atas lama sekejap. Maknanya atas dosa yang dia buat. Jadi kalau rasa dia tidak takut kepada Allah, dia berterusan duduk dalam dosa, maka akan diazabkan oleh Allah Ta'ala lama itu mengikut dosa yang dia buat. Itu satu jenis. Kalau dosa itu banyak dosa, maka banyak jenis azab yang disediakan. Lagi satu akan habis bagi azab ni. Lepas dah hari azab ni pula. Ada orang dia kena azab atas diri dia dosa, lepas pada tu dia tanggung dosa orang lain pula. Azab ni atas orang lain buat. Sebab apa? Sebab dia jadi ketua, dia jadi kepala bagi awak jahat. Kita ni kalau kita anjurkan maksiat, orang ikut kita, maka orang maksiat orang lain kita tanggung juga. Orang yang buat maksiat tu memang dia tanggung juga. Tapi atas kita pula yang orang lain buat tu kita tanggung juga. Jangan maknanya kita ajar anak kita contohnya nyanyi contohnya. Nyanyi kita ajar anak kita jadi penyanyi sungguh. Jadi penyanyi sungguh. Oh, kita pun bangga sungguh lah. Tu dalam TV tu anak aku lah. Maknanya padahal tapi anak kita menyanyi ramai mana orang tak sembahyang. Maknanya ramai mana orang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga-jaga jangan sampai kita menanggung dosa orang lain. Azab Allah Ta'ala ini amat pedih sekali. Dan tidak ada orang yang dapat menanggung azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa 2 ayat Allah Ta'ala tambah juga orang tu siapa takut doa lalu, siapa tambah buat amal ibadat. Dan Allah Ta'ala tambah juga terlalu harap dengan Allah, siapa tak buat juga amal ibadat kepada Allah. Sebab tu kita kena ingat, kita ini dah masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, Ramadan nak habis dah. Sekejap saja nak habis rasanya. Dan ini 10 malam yang terakhir. Jadi 10 malam yang terakhir ni, yang pertama kita kena ingat banyak mana dosa kita dulu. Kalau kita tak ingat dosa, dia tak semangat buat ibadat. Dia jadi dah apalah. Begitu. Tapi kalau kita ingat dosa-dosa kita, rasa bersalah, rasa menyesal kepada Allah Ta'ala, rasa ingin bertaubat kepada Allah. Kemudian mari rasa takut nak beribadat. Tapi nak suruh ibadat banyak-banyaknya, dia kena mari semangat harap pada Allah. Dapat pahala. Kalau boleh malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Jadi disuruh buat amal ibadat. Jangan pula berjaga malam, jaga malam daripada pukul 1 subuh tak semayang. Semayang setara subuh. Mana? Lemah pula tengok. Ini tak boleh juga. Dia kena terusan sampai kepada pagi agar mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa supaya jangan mengerasi atasnya takut sekali-kali, dan yang terlebih ujub ataupun yang terlebih ajaib, lebih hebat lagi daripada yang demikian itu, Allah Ta'ala berfirman, wa yuhazzirukumullahu nafsah. Summa qala fi akhirih, kemudian firman Allah mengiringi ayat tadi, wallahu raufum bil ibad. Dan menakutkan kamu oleh Allah Ta'ala akan dirinya. Wa yuhazzirukumullahu nafsah, maknanya Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kamu. Maknanya Allah Ta'ala beri peringatan kepada kamu. Apa peringatan dia? Peringatannya nak kamu Allah Ta'ala ni lembut. Maknanya Allah Ta'ala ini raufun, sangat lembut dengan hamba-Nya. Ini atas muka dunia, apa bukti lembut Allah? Lembut ni maknanya berlemah lembut dengan hamba-Nya, berkasih sayang kepada hamba-Nya. Hari ini kalau kita buat amal ibadat, digandakan. Kata Syekh baru ni, baru datang, dia kata kalau boleh ibadat sunat pun qada dia. Ada sunat pun qada. Dia kata tak boleh biarkan masa kosong gitu. Mana boleh? Dia kata ni bulan Ramadan.
Orang soleh habis dia buat hak qada, hak sunat dia buat habis. Apa tak ada masa lah langsung tu. Ada masa rehat-rehat pun untuk sekadar tidur. Baru terus buat ibadah semua siang malam. Kenapa? Kerana kelebihan Allah Ta'ala. Tengok, cuba kita faham. Kalau orang tu buat baik, berapa Allah Ta'ala beri? 1. Allah Ta'ala beri 10. Dalam 10 tu Allah Ta'ala ganda lagi. Ganda. Lalu dikatakan orang yang infak fisabilillah ini, kalau dia infak sedikit, sekali dia infak dapat 700. Dan kita belajar 10 kan, tapi macam mana boleh 700? Allah Ta'ala memberitahu kepada kita amal ibadat kita boleh digandakan. Masalul ladzina yunfiqu fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Umpama orang yang infak fisabilillah, umpama orang tanam benih. Daripada benih tumbuh pokok. Daripada pokok tu ada dahan. Tumbuh 7 dahan. Daripada 7 dahan, setiap satu dahan tu ada 100. Jadi 7 kali 100, 700. Itu orang yang infak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala ganda lagi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, waktu bilakah orang yang paling afdal infak? Nabi kata bulan Ramadan. Nabi memberitahu kepada sahabat Nabi. Jadi nak beritahu pahala digandakan. Digandakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian orang buat salah, dapat berapa? Dapat 10 ke dapat 100? Dapat 1 je. Orang itu niat nak buat jahat, sampai masa tak buat jahat, dapat pahala tu? Dapat tak pahala? Dia niat buat jahat, kemudian sampai masa tak jadi buat jahat. Gana-gana kau hari ni nak buka kau kata ni. Tapi sampai masa tak buka. Tu anak saya dia makan, dia minum air. Dia tanya saya, "Abah, minum air salah batal tak?" Dia kata tak batal. Dia pun kecewa, dia tanya mak dia. Minum air kata dok sengaja batal. Dok batal. Dok batal. Buat guana awi batal. Buat guana nak awi batal. Oh, itu rupanya batuk. Jadi nak beritahu, kalau kita nak buat baik, kita niat saja nak buat baik, buat tak buat sudah dapat. Buat tidak buat sudah dapat. Sebab itu kalau boleh setiap malam kita niat nak bangun malam. Niat nak bangun malam. Kalau betul-betul lah niat nak bangun malam, insya-Allah Allah Ta'ala bangunkan. Tapi kalau tidak bangun, ada hadis yang mengatakan orang itu yang bersungguh-sungguh nak bangun, nak buat amal ibadat, dia tak bangun, Allah Ta'ala tak bangunkan dia, dia akan dapat pahala umpama dia bangun, hidupkan malam. Tapi jangan guna ayat ni semua. Dia guna ayat ni semua tak bangun-bangun. Kita pakai niat saja, pakai niat saja. Itu tidak boleh. Amal ibadat tetap dilakukan. Dan ingat Allah Ta'ala Maha Pengasih. Minta pada Allah. Minta pada Allah Ta'ala lebih-lebih lagi di akhir ini, minta kelepasan daripada azab api neraka Allah. Agar Allah Ta'ala tulis nama-nama kita di kalangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang diterima amal ibadatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu Raufun bil ibad, sangat lembut dengan hamba-Nya. Sebab itu kita tengok orang buat maksiat, Allah Ta'ala tak timpa bala. Kadang-kadang buat maksiat, akhir-akhirnya jadi baik, jadi orang soleh. Yang kita bimbang buat ibadat-ibadat, akhir-akhir tak jadi soleh. Lembut dengan hamba-Nya. Dan dikatakan menakutkan kamu Allah Ta'ala akan dirinya. Kemudian mengiringi ayat tadi, bermula Allah Ta'ala amat lemah lembut dengan segala hamba-Nya. Allah Ta'ala ni lemah lembut dengan segala hamba-Nya, dengan arti kata Allah Ta'ala ini Maha Pengampun. Dosa apa yang Allah Ta'ala tak ampun? Dosa syirik itu maknanya dia mati dalam keadaan belum bertaubat, tak dapat syafaat. Tapi dosa yang lain dia boleh dapat syafaat. Sebab Nabi kata dah, dia nak beri juga kepada hamba dia yang buat dosa besar. Itu maksudnya dosa-dosa lain boleh ampun. Kalau selamat, kalau dapat syafaat, alhamdulillah.
Tapi kalau orang itu bertaubat sebelum daripada dia mati, tidak ada dosa yang Allah Ta'ala tak ampun. Kalau dia syirik pun, dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala tetap ampun kepada hamba-Nya yang ingin kembali kepada Allah. Jadi di sisi Allah tak ada dosa besar sebenarnya di sisi Allah. Di sisi kita adalah dosa besar. Apa maksud di sisi Allah tidak ada dosa besar? Maksudnya bila Allah Ta'ala nak beri pengampunan, bila Allah Ta'ala nak ampun, Allah Ta'ala tak pandang besar semacam mana dosa pun. Tapi di sisi kita dosa besar lah, sebab kita derhaka kepada Allah. Supaya kita memandang dosa itu besar, merasa takut dalam hati, lalu bertaubat pada Allah. Jangan main tak apa dosa. Jangan duduk main-main saja. Kadang-kadang orang duduk cakap-cakap tu main-main saja. Mengenai taubat, mengenai dosa-dosa dan sebagainya. Tak apa, sampai masa kita taubatlah. Tak boleh kata-kata yang macam itu. Lalu dikatakan bahawa lemah lembut dengan segala hamba-Nya, dan yang terlebih ajaib lagi. Ujuk. Mana ajib, lebih ajaib lagi. Lain daripada yang demikian itu, Allah Ta'ala berfirman, man khasyiya rahmanu bil ghaibi, barang siapa takut akan Tuhan yang bersifat Rahman. Rahman ni kan apa? Pengasih, penyayangan. Maknanya siapa yang takut dengan Allah Ta'ala yang bersifat penyayang dengan ghaib, dengan ghaib, maka digantungkan khasyah, takut tadi dengan nama Rahman. Allah Ta'ala sebut. Maknanya siapa yang takut dengan Allah yang Maha Penyayang. Takut dengan Allah, bukan yang Maha Perkasa, yang Maha Jabbar Muntakim. Kalau Jabbar ni maknanya yang digagahi, maknanya Al-Mutakabbir. Allah Ta'ala tak sebut begitu, tapi Allah Ta'ala sebut man khasyiya Rahman, siapa yang takut dengan Allah yang Maha Pengasih. Siapa yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Jadi ditanya dengan Allah, tapi Allah yang Maha Pengasih. Lalu dikatakan bahawa tiada dengan nama Jabbar atau dengan nama Muntakib atau Mutakabbir. Jabbar ni yang digagahi, Muntakib ni yang membalas segala kejahatan. Nak lagi dua ni, Allah Ta'ala balas, itu Muntakib. Ataupun Mutakabbir, Mutakabbir yang membesarkan zatnya, yang menyombongkan dirinya. Maknanya menyombongkan zatnya. Allah Ta'ala tak sebut begitu. Tapi Allah Ta'ala kata siapa yang takut dengan Tuhan yang penyayang. Yang penyayang maknanya. Lepas tu jadilah kita ini umpama anak dengan anak kecil dengan ibunya. Kadang-kadang ibunya pukul dia bukan lari, dia peluk mak dia. Belah-belah kena pukul, dia peluk lagi. Ampun. Ada air kena pukul, dia tak lari pun, sebab dia tahu ibunya penyayang. Kecuali memang ibu je ganah sangat, dia lari dulu. Jaga ibu ganah, kalau beki-beki. Ayo beki-beki. Tapi kalau kita baca kisah, Nabi sendiri pun dia cium anak dia, cucu dia, anak dia sayang. Hatta Sayyidina Umar pun dia beki Sayyidina Umar. Beki sungguh Sayyidina Umar. Tapi satu hari orang pergi rumah dia, tengok dia main dengan cucu baik, molek-molek ada. Molek-molek ada, dia heran. Dia kata nak ikut beki mu pergi pada aku. Maknanya beki Sayyidina Umar pergi pada diri dia, tapi Sayyidina Umar baik dengan anak-anak, dengan budak-budak. Baik. Sebab tu diajar oleh Nabi, itu sifat kasih sayang. Nabi ajar kepada kita, anak-anak kecil ini, kita kena bermain-main dengan dia. Bergua-gua, bermain-main. Besar sikit, kawan dengan dia. Kawan dengan dia. Bukan bermusuhan dengan anak. Jadi kalau kita didik dengan baik-baik, anak akan jadi baik. Didik dengan baik. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala ini penyayang, maka digantungkan perkataan takut tadi dengan Rahman. Tiada dengan nama Jabbar, Muntakim, Mutakabbir, supaya adalah takut, tapi takut berserta dengan rahmat, dengan kasih sayang. Takut, tapi dalam takut tadi ada kasih sayang. Maka tiadalah takut itu menebang kepada hatimu. Boleh menebang situ.
Ha? Kepada hatimu sekali-kali. Maknanya dah kata tidaklah mari takut semata-mata takut saja, tapi di sebalik itu ada perasaan kasih sayang kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya. Maka adalah menakutkan di dalam cita-cita, yakni takut, menakutkan, tapi dalam waktu yang sama ada pengharapan Allah Ta'ala bagi. Kerana Allah Ta'ala ini penyayang dan menempatkan bagi gerak takut. Maknanya dalam waktu ada cita-cita, ada harap, disertakan, didatangkan dia dengan perasaan takut. Dia suruh kita takut. Ada perkataan khasyiyah, ada perkataan rahman. Patutnya khasyiyah dengan rahman tak sama. Khasyiyah ni takut, rahman ni baik. Jadi kita sangat baik. Mu kena takut dengan orang yang sangat baik. Jadi tak? Mu kena takut dia sebab apa? Sebab dia baik sangat. Ada jumpa ayat gitu kan. Maknanya kalau kata mu kena takut tu bahawa dia tu bahaya. Sangat bekal, salah sikit dia marah. Salah dan sebagainya. Tapi kita tak pernah jumpa orang cakap begitu. Takutlah kamu kerana dia sangat baik. Saya takut sungguhlah ayah saya. Apa? Ayah saya baik dah. Maknanya ada orang buat gitu. Tapi Allah Ta'ala guna ibarat satu ungkapan, man khasyiya rahman, siapa yang takut dengan yang sangat baik, sangat penyayang. Sangat penyayang maknanya nak beritahu bahawa dalam takut ada sayang. Ada sayang. Jadi sayang Allah tak sama. Allah Ta'ala ini dia sayang kepada kita lebih daripada ibu bapa kita sayang kita. Jangan kata Allah Ta'ala tak sayang kita dah. Allah Ta'ala sayang kita lebih daripada ibu bapa kita sayang pada kita. Dan tidak, Allah Ta'ala bukan mencipta makhluk untuk diseksa. Allah Ta'ala bukan mencipta makhluk ni tujuannya nak seksa. Aku nak cipta makhluk ni, aku nak seksa dia. Dah. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tidak sekali-kali Tuhan kamu itu menzalimi akan kamu. Tidak. Tapi siapa? Kita lah. Sebab tu dia ajar Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami telah zalim diri kami. Allah Ta'ala suruh semayang tak semayang, Allah Ta'ala suruh puasa tak puasa. Maknanya itu zalim lah, zalim diri sendiri. Allah Ta'ala beri hati tak beri hati. Itu kira menzalimi diri sendiri. Bukan salah Allah, salah kita yang tidak beramal dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri, dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri tadi. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala letak perkataan takut dalam cita-cita, yakni harap yang menempatkan bagi gerak takutnya didudukkan dalam didatangkan perasaan takut dan juga harap dalam ayat ini. Jadi takutlah Allah kerana Allah Ta'ala itu Maha Penyayang. Kadang-kadang orang yang baik sangat, dia baik. Bagaimana kalau orang baik tiba-tiba dia marah sekali pun? Macam mana rasa? Kalau kita tengok takkan tak ada marah, tak boleh. Dalam kitab Penawar Pagi Hati mesti orang tu ada sifat marah. Kalau tak ada marah, dia wajib datangkan marah. Kena orang ajar gini nak marah orang. Maknanya dia kena ada sifat marah. Sebab sifat marah ni kena guna, tempat ni kena marah. Tempat ni kena marah. Tapi ada orang dia marah sikit je dia baik. Sikit saja dia baik. Apa orang tak tahu masa bila baik dah marah berapa jam. Maknanya. Jadi ada orang dia baik, apa payah pun nak marah. Tapi bagaimana kalau orang tu baik dia marah sekali, zaki bahaya daripada orang biasa marah. Biasanya gitulah. Lepas tu Nabi kata, orang yang bagus, ada orang dia cepat marah, payah nak baik. Aku tak bagus. Dekat marah, ya Allah, tapi nak jadi sejuk 3 hari baru sejuk. Dia pun kena minum air batu sama baru. Ada gitu. Ada orang dia maknanya cepat marah. Cepat sejuk. Yang bagusnya cepat sejuk. Tapi ada orang yang bagus lagi, dia lambat marah. Dan dia bila dia marah, dia cepat sejuk. Itu lagi bagus. Payah nak marah.
Nak cari gitu doa ni ada. Maknanya. Maka Nabi Allah Ta'ala dia marah. Tapi dalam marah iaitu dia sayang kepada hamba. Ramai orang-orang maknanya buat-buat maksiat tiba-tiba insaf. Insaf kepada Allah. Allah Ta'ala bukan nak balik hati orang sekejap je. Nak balik hati orang. Saya pernah dulu ada sahabat. Ada sahabat-sahabat dia lebih tua pada kita. Tapi dia pernah juga ikut kuliah kita. Perubahan berlaku pada dia. Dia terus pakai jubah semua semayang. Sampai saya tengok Allah duduk saja main pokok lagi. Hebat dia pula pada kita. Maknanya banyak ibadat dia betul buat ihsan. Ihsan. Kadang-kadang orang-orang yang duduk penjara, kalau dia keluar kadang-kadang yang jadi soleh sungguh. Soleh sungguh. Jadi baik. Jadi baik. Allah Ta'ala nak balik hati orang ni sekali mata saja. Lepas tu yang baik, jangan sangka dia sudah baik. Maknanya yang jahat, jangan sangka dia tak boleh jadi baik. Kadang-kadang orang jahat lebih baik daripada orang perasan dia baik. Perasan dia baik. Bila dia rasa dia banyak dosa, dia bersalah saja, dia rasa malu, rasa nak jadi baik, dia akan bertaubat pada Allah. Tapi orang baik, orang yang buat ibadat, dia kena taubat juga. Dia kena taubat juga, tapi dia rasa sudah baik. Itu bahaya. Maka Allah Ta'ala, dia ini maha pengampun, maha penyayang, dia kasih kepada hamba-Nya. Seperti kata orang, tiadakah engkau takut akan ibu kamu yang kasih sayang? Mu tak takut kepada ibu kamu yang kasih sayang? Jadi takut itu tidak berapa takut sangat. Kerana balik ibu dia kasih sayang. Ibunya kasih sayang, memang kasih, tapi tak ada siapa tak ada takut, ada juga takut. Gambarannya begitu. Jadi tidakkah kamu takut kepada ibu kamu yang kasih sayang? Batu macam saya kata tadi, anak-anak kecil kalau ibunya marah, ibunya pukul, dia akan peluk mak dia, tak lari. Sebab dia tahu ibunya ada sifat kasih sayang. Kasih sayang. Sebab tu Nabi tanya. Orang tanya Nabi, siapakah orang yang paling utama saya buat baik? Nabi kata ibu. Dan orang lain pun lepas dia tu ibu lagi. Lepas dia tu ibu lagi. Lepas dia tu baru ayah. 3 kali ibu baru ayah. Tapi memang sungguh anak-anak ni kadang-kadang dia tepu mak dia, dia tepu gitu. Tepu pun gitu. Maknanya kalau mari tu anak-anak cakap, tahu dah, tak ada benda lain. Tahu dah, cakap memang nak biti je, tak ada lain. Kalau kata apa khabar, apa sihat tak gini-gini macam mana, tak ada tanya tu. Dia sosek dengan anak dia ni, ngemak dia. Lepas tu ayuh ni duk fikir-fikir, tak boleh deki. Mu ni, anak ni sikit-sikit mu, bila aku. Tak boleh deki sebab Nabi sebut dah 3 kali ibu. 3 kali ibu. Barulah pada ayah. Memang kena buat baik kepada ibu. Anak. Ayah kena faham. Kadang-kadang memanglah antara ayah dengan ibu ni, memang anak ni banyak duduk dengan ibu. Kadang baik lelaki, baik perempuan. Ayah ni bahagian marah je. Mak dia pula dia ngadu. Ni anak gini, dia suruh kita marah je. Bahagian baik-baik dia sembang orang saja. Maka dikatakan bahawa tidakkah kamu takut kepada ibu? Ibu yang ada sifat kasih sayang. Ibu yang ada sifat kasih sayang. Atau tiadakah kamu takut dengan akan bapa yang kamu syafiq. Syafiq ni yang kasihan belas. Maknanya syafaqah ni kasihan belas. Tidakkah kamu takut kepada ayah kamu yang kasihan belas? Ayah kalau baik mujulah. Maknanya jadi ramai saya jumpa duk mengadu, kadang-kadang dia kata dia tak apa dengan ayah dia, bapa tak apa dengan ayah dia. Sebab ayah dia beken dengan dia. Begitu kadang-kadang kita tengok sendiri, sahabat-sahabat kita pun gitu juga. Kadang anak-anak duk beken, anak-anak jangan beken sangat. Dengan anak-anak. Kita jangan beken. Anak-anak ini dia ikut kita. Kalau kita buat baik, baiklah. Kalau kita buat gitu, gitulah. Dia akan ikut. Anak-anak ni tak ada benda pelajarannya mak ayah ya guru. Guru ni bapa dia ada 3. Satu bapa yang mengajar kita, itu dia guru, itu dia bapa juga. Bapa yang kedua, bapa keturunan, iaitu yang kerana sabit dia kita lahir. Yang ketiga, bapa kepada isteri kita. Dia panggil apa? Bapa mertuaku.
Bapa mertua, bapa sungguh, lepas tu guru. Guru ni dikira bapa juga. Bapa juga. Jadi kita kena ikut. Maknanya ibu bapa ni dia tunjuk. Dia tunjuk apa? Dia tunjuk akhlak anak dia. Kepada anak dia. Kalau ibu bapa itu dia tak ngaji, anak tak ngaji lah. Kadang-kadang ayah sudah ingat, pergi ngaji tau. Dia tak ngaji dah bagus. Dia suruh dia ngaji. Dia tak mengaji. Dia akan ikut. Anak akan ikut. Sebab tu Nabi ajar. Nabi kata, ajar anak kamu 3 perkara. Yang pertama, biar dia kasih kepada aku. Kita bapak Nabi asal ceritalah kancing dengan buaya. Nak tidur ni mau nak cerita ni. Cerita. Kancing tipu buaya. Lepas tu anak bangun tidur esok tipu mak dia pula. Mana tadi dapat belajar ilmu? Maknanya pergi sekolah pakai baju sekolah, dalam ni baju t-shirt dah. Dia kata inilah sang kancing dengan buaya. Ada ajar cerita bab Nabi, kecil-kecil cerita bab Nabi. Kenalkan mereka dengan sahabat Nabi. Yang pertama Nabi, 2 sahabat Nabi, yang ketiga Al-Quran. Kalau anak kita kecil-kecil tak pandai baca Quran, nanti besar-besar jadi payah. Kena ajar dia. Lalu dikatakan, tidakkah kamu takut akan bapa kamu yang syafiq? Syafiq ini maknanya ia kasihan belas. Kasihan belas ni bukan ikut eret. Kau ikut eret, orang Terengganu kata ikut eret. Mana ikut je ayah je. Ayah ikut je anak dia. Anak nak gini bagi, nak ini bagi. Anak nama Sazali. Maknanya minta bagi. Maknanya jadi rosak, anak jadi rosak. Maknanya. Jadi dikatakan bahawa mas saya anak tadi rasa takut juga ayah dia. Tapi dalam rasa takut, rasa sayang juga, ada harap juga pada ayah dia. Sebab ayah dia ni seorang yang syafiq, yang kasihan belas. Atau tiadakah menakutkan akan raja yang karim, yang mulia? Kamu tidak takut kepada raja yang mulia? Raja yang mulia maknanya raja yang bukan jenis hukum orang. Bukan jenis hukum orang. Maknanya jadi takut juga, tapi dalam waktu yang sama sayang kepada raja. Maknanya maka adalah yang dikehendaki daripada demikian itu, bahawa ada jalan yang adil. Adil ni jalan pertengahan. Tidaklah terlalu takut sangat dan tidaklah terlalu harap sangat, duduk tengah-tengah. Maka kita kena ada harap dengan Allah, dan kita kena ada takut dengan Allah Ta'ala. Dan jangan lalu ia kepada aman. Aman saja, tak ada takut benda-benda. Aman saja, nak semayang pun tak apa, tak mau semayang pun tak apa, aman saja. Dan qanut ini putus asa. Jangan juga jalan putus asa. Putus asa dia kata kalau ibadat pun bukannya boleh masuk surga, sebab dosa banyak dah lalu dah. Ada orang gitu, bukan ada. Dia jadi putus asa. Maknanya saya ini jahat, saya ini banyak dosa, kalau buat ibadat pun tak ada dadang dah. Walaupun dah 50 tahun, 10 tahun, kalau Allah Ta'ala nak tu, kalau Allah Ta'ala nak terima, tak ada masalah bagi Allah. Kan ada cerita kan, seorang yang tidak pandai baca Quran, maknanya hari tak pandai baca Quran, dia rasa sedih. Dia ambil Quran, dia peluk Quran. Nak baca tak pandai. Hari-kali malam-malam yang ngadu pada Allah, ya Allah, aku ni tak pandai baca Quran. Jangan engkau seksa aku, jangan kau hukum aku, ya Allah. Aku tak pandai baca Quran. Dia mengadu Allah tiap-tiap malam sebelum tidur. Siapa ke dia mati? Mengadu dah tak pandai baca Quran. Bukan makna tak pandai mengadu, mungkin dia belajar dah jadi payah. Dia belajar dah, mungkin jadi payah nak buat mana. Maknanya jadi dalam keadaan macam itu, matilah dia. Seorang hamba Allah lalu dekat kubur. Bila lalu dekat kubur, tengok kubur cahaya. Kubur bercahaya. Bila kubur bercahaya, orang sangka ini orang soleh ni. Ini orang ahli ibadat banyak. Ini orang alim. Ini wali Allah. Dia sangka macam tu. Jadi esokkan tengok kubur, tanya orang ni, kubur siapa? Orang lebih tahu ni kubur siapa. Saya nak pergi rumah dia, tak ada keluarga dia. Pergilah.
Pergi rupa jumpa isterinya. Jumpa isteri, rupanya yang mati suami, isterinya ada di rumah. Tanya kepada isterinya. Bila tanya kepada isterinya, lalulah isteri dia kata, suami saya nak kata wali rasa bukan wali, nak kata soleh tidak kuat amal ibadat, nak kata alim memang tidak alim. Dan suami saya ini Al-Quran pun tak pandai baca. Hanya dia ada satu amalan, setiap malam dia ngadu pada Allah. Dia nak tidur, dia mengadu pada Allah, ambil air semayang, dia pegang Quran, dia peluk, dia kata dia belajar tak pandai-pandai lagi. Jangan kau hukum aku ya Allah. Maknanya dia sangat kasih pada Al-Quran, dia cinta pada Al-Quran, tapi tak pandai baca Al-Quran. Akhir sekali mati dalam keadaan katanya duk peluk Quran ke mana tau. Mati dalam keadaan hati tu kasih dengan Al-Quran. Maka Allah Ta'ala buktikan, tunjuk, tengok kumpulnya bercahaya. Jangan sangka kadang-kadang Allah Ta'ala nak balik seseorang itu sekelip mata saja. Ada cerita pula, ceritakan bahawa ada seorang wanita, zaman dia muda-muda tu memang tak tahu apa pun, duduk dalam keadaan jahil dan duduk dengan orang kafir, duduk dengan Cina, dan dia menjadi kompas simpanan. Buat maksiat, berzina dan sebagainya sampai ke dia tua. Sehingga kan dia tidak berkahwin. Dan dia duduk dalam jahil, tidak ada ilmu agama pun, dia tidak belajar langsung. Bila sampai satu pekat, Cina yang duk jaga dia meninggal. Matilah. Lepas tu dia tu tak tahu, anak-anak tak terima dia, anak-anak Cina pun tak terima, tak ada orang terima. Ahli keluarga dia lagi tak terima. Daripada dulu lagi maknanya. Dia tak terima. Akhir kali dia berjalan jalan-jalan, duduklah di satu kampung. Ada orang yang kasih yang belah ke dia, dudukkan dia, terima dia, duduklah satu pondok. Pondok duduk situ, dia duduk situlah. Duduk dalam keadaan jahil, tidak tahu apa-apa. Di situ dia timbul Isa. Dia bersedar, orang ini hanya bagi makan dia, bagi tempat tinggal dan makan orang ni, jaga dia begitu saja. Jadi dia pun tak tahu, dia pun nak semayang, nak ajar. Jadi bila nak belajar, tak ada orang nak ajar dia. Dan orang dapat tahu pula, orang kata pula dia. Masih muda-muda tak mau belajar, buat maksiat dan sebagainya. Tak ada. Tadi kita tengok orang. Kita tengok, oh gitu semayang, rokok, basuh dulu. Tapi nak baca apa? Tak tahu. Maka dia balik pun dia buat. Maka dia doa sama, minta kepada Allah, Allah Ta'ala ampunkan dia. Dia kata dia sayang Allah, Allah Ta'ala sayang dia. Itu je. Dengar cerita, dia mati tengah sujud. Dia mati tengah sujud. Allah Ta'ala nak terima dia tu sekali mata saja. Sebab tu kita diajar, jangan menghina orang buat maksiat. Kita menghina maksiat itu tak apa. Maknanya berzina itu haram, minum arak itu haram. Maknanya tidak puasa itu haram. Menghina kepada maksiat, tapi jangan menghina pada pembuat maksiat. Pembuat maksiat, ajak dia bertaubat. Ajak dia bertaubat, kembali kepada Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala terima taubat dia, menjadi orang yang baik di sisi Allah. Dan ingat, kita tak tahu siapa yang baik kita di sisi Allah, siapa yang terbaik. Kita tahu, tak ada seorang pun boleh jamin. Maknanya dia ni paling baik, saya paling baik, tak ada. Maknanya walaupun kita baca Quran, walaupun kita jaga malam, walaupun kita mengaji, walaupun kita jaga amal ibadat, maknanya hanya Allah Ta'ala tahu siapa yang paling baik. Hanya Allah Ta'ala beri garis panduan, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling rasa takut dengan Allah, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah kita, Allah Ta'ala ada bersama kita, Maha Pengampun. Minta doa dengan Allah, bertaubat kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita, dan Allah Ta'ala padamkan kejahatan kita, kesalahan kita. Lalu dikatakan bahawa dan telah menjadikan kamu dan akan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang mentadbir bagi zikrul hakim, bagi mengamalkan akan dia, dan dengan barang yang di dalamnya, bahawasanya ia Tuhan yang Jawadul Karim. Jawad ni pemurah, lagi maha, lagi mulia. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita
dalam Allah Ta'ala mentadbir kita, mentadbir kita, menguruskan kita agar kita dapat mengamalkan apa-apa yang kita pelajari, apa-apa peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang saleh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ghidna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.